Salam sejahtera. Ada yang mencadangkan supaya Perikatan Nasional diharamkan dan dibatalkan saja oleh Ross. Ini timbul daripada penyokong-penyokong khususnya Parti Bersatu. Mereka menyatakan bahwa tindakan melantik Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang telah pun membelakangi keputusan Perikatan Nasional sendiri. Jadi, setiap pertubuhan, setiap persatuan, setiap parti politik, setiap gabungan yang berdaftar dengan ROS adalah parti ataupun gabungan yang terikat dengan undang-undang dan perlu bergerak seiring dengan perlembagaan Perikatan Nasional dan parti masing-masing. Jadi ini sudah tentu menimbulkan um, kemarahan, tanda tanya. Adakah ROS akan benar-benar mengharamkan? Adakah ROS akan mengharamkan Perikatan Nasional dan membatalkan Perikatan Nasional? Kerana dengan jelas, menurut Tun Faisal, dengan jelas PAS sudah melanggar beberapa pelembagaan Perikatan Nasional. Antaranya ialah pasal 8.1 yang menyebut bahawa segala urusan Perikatan Nasional ditadbir oleh Majlis Tertinggi, manakala pasal 8.4 memperuntukkan badan itu bertanggungjawab menetapkan halat tuju dan dasar gabungan. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila ini berlaku pelanggaran terhadap fasal-fasal penting di dalam Perlembagaan Perikatan Nasional, ini boleh mencetuskan dan berpotensi menyebabkan Perikatan Nasional akan diharamkan, dibatalkan oleh ROS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kelihatan agak pelik dan menarik keputusan yang diumumkan oleh Hadiah Wang bahawa Hamzah Zainuddin adalah ketua pembangkang Perikatan Nasional yang baru. Kenapa tidak diteruskan saja jawatan tersebut ketika Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang diserahkan pula kepada Samsuri Mukhtar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan-keputusan seperti ini, ada dua keputusan yang dibuat tanpa mengikut atau unliteral. Pertama, apabila pengumuman Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang, dan yang kedua, apabila pengumuman Parti Wawasan Negara akan menggunakan logo PN. Ini tidak mendapat keputusan Majlis Tertinggi PN. Tinggal saja kita tunggu sekarang ialah adakah tiga parti komponen di dalam Perikatan Nasional iaitu Bersatu, MIPP dan Gerakan akan membuat laporan terhadap ROS. Jika sekiranya laporan dibuat, sudah tentu ada potensi Perikatan Nasional diharamkan atau dibatalkan kerana melanggar perlembagaan mereka sendiri. Pada pendapat anda, bagaimana pula? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita
makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua, untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal petik Perlembagaan Perikatan Nasional sahkan PAS dalam dua muka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, paling menarik sekali. Sekarang ini tular di media sosial menyatakan bahwa pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang adalah tidak sah dan tidak dipersetujui. Yang menjadi tanda tanya ialah bilakah mesyuarat menentukan melantik Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang diadakan di Perikatan Nasional. Adakah keputusan itu dibuat mendadak sesuka hati oleh Hadiawang yang merupakan bukan pengerusi Perikatan Nasional? Apa pula reaksi balas daripada MIPP, Parti Gerakan yang ada bersama di dalam Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail mendakwa PAS bertindak sebagai unliteral dalam beberapa keputusan penting sehingga menimbulkan persoalan sama ada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional masih berfungsi sebagai badan tertinggi gabungan itu atau sebaliknya. Menerusi satu hantaran di media sosial, beliau mempersoalkan tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menurutnya mengumumkan beberapa perkara tanpa merujuk atau mendapatkan persetujuan Majlis Tertinggi PN seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan gabungan itu. Beliau memetik pasal 8.1 yang menyatakan bahawa segala urusan Perikatan Nasional ditadbir oleh Majlis Tertinggi, manakala pasal 8.4 memperuntukkan badan itu bertanggungjawab menetapkan hala tuju dan dasar gabungan. Berdasarkan peruntukan tersebut, beliau mendakwa pengumuman yang dibuat oleh Presiden PAS baru-baru ini bertentangan dengan keputusan yang pernah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi PN. Menurut Tun Faisal, mesyuarat Majlis Tertinggi PN pada 14 Mac 2023 sebelum ini yang memutuskan bahawa jawatan Ketua Pembangkang akan dipegang oleh seorang ahli Parlimen PAS bagi menggantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan keputusan itu diumumkan oleh pengerusi PN ketika itu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Beliau turut merujuk kenyataan Setiausaha Agung PN selepas mesyuarat Majlis Tertinggi pada 16 Mei 2026 yang menyatakan bahawa gabungan itu terbuka untuk meneroka kerjasama pilihan raya dengan mana-mana parti yang berkongsi prinsip dan wawasan yang sama melalui sebuah jawatan kuasa yang akan menentukan terma dan syarat.
Bagaimanapun, Tun Faisal mendakwa sehingga kini beliau belum mendengar mengenai pembentukan jawatan kuasa tersebut. Sehubungan itu, beliau mendakwa terdapat dua tindakan yang dilakukan sebagai unlaterally pass. Pertama, katanya pengumuman bahawa Hamzah Zainuddin akan meneruskan tugas sebagai ketua pembangkang. Kedua, beliau mendakwa PAS mengumumkan bahawa Parti Wawasan Negara akan menggunakan logo PN tanpa terlebih dahulu merujuk atau mendapatkan keputusan Majlis Tertinggi PN. Menurut beliau, kedua-dua tindakan tersebut bukan sahaja tidak menghormati prinsip pemufakatan dan mesyuarat dalam gabungan itu, malah didakwa bertentangan dengan semangat perlembagaan PN yang meletakkan Majlis Tertinggi sebagai badan pembuat dasar tertinggi. Tun Faisal turut mendakwa ini bukan kali pertama PAS bertindak tanpa perbincangan dengan Majlis Tertinggi PN. Beliau mengaitkan perkara itu dengan isu yang pernah dibangkitkan sebelum ini mengenai dakwaan langkah Bangkok serta cadangan menghidupkan semula Muafakat Nasional MN bersama UMNO yang menurutnya juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN. Mengakhiri kenyataannya, beliau berkata, tindakan dan kenyataan PAS itu mengesahkan dakwaan yang pernah dibuat oleh Presiden PAS bahawa PAS yang dibuat oleh Presiden UMNO, maaf saya, dibuat oleh Presiden UMNO, bahawa PAS bersikap dalam dua muka dengan menyatakan parti itu bercakap sesuatu pada siang hari tetapi mengubah pendirian pada waktu malam. Setakat ini tiada kenyataan balas daripada PAS berhubung dakwaan yang dikemukakan oleh Tun Faisal tersebut. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.